Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Saya doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Solehah hari yang ke-58. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah tutup aib sesama Muslim. Okey, tapi dalam sesetengah situasi kita perlu juga berwaspada dan tabayun supaya untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Soleh punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam, Umi Afan Kalisha Umairah. Okey, Soleh perkenalkan diri. Alhamdulillah, nama diberi Solehah Mat Taha, merupakan leader premier Sri Kandi Khadijah dalam bisnes formula tarik rezeki, buku rezeki kelas pertama. Okey, Soleh berusia 32 tahun dan menetap di Johor. Alhamdulillah, merupakan graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Alhamdulillah. Okey, selamat bercuti kepada semua warga negeri Johor. Hari ini sempena ulang tahun kelahiran Sultan Johor. Semua rakyat negeri Johor cuti umum, alhamdulillah. Anak-anak pun semua ada depan mata kan. Okey, berbalik kepada tajuk kita hari ini. Tajuk hari ini adalah tutup aib sesama Muslim. Okey, jom kita berselawat dan berdoa dulu. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam. Ada siapa? Ada Kak Mariam, ada Kak Zurina, ada Reha, ada Masyita. Okey, ada Kak Mas. Okey, alhamdulillah. Kenapa kita kena tutup aib sesama Muslim? Okey, sebenarnya bila kita tutup aib orang, sebenarnya Allah sedang tutup aib kita. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam kita buat jahat, ada benda salah yang kita buat, tetapi kenapa orang lain tak tahu? Sebabnya Allah tutup aib kita. Tetapi pada masa kini, dalam satu situasi untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, Islam ajar kita untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Contohnya dalam isu scammer, bukan kita nak buka aib dia, tetapi kita nak orang lain berhati-hati supaya orang lain tak terkena sama. Sebab kita nak berhentikan, kita nak stopkan dia punya jenayah, kita kena sebarkan dan kita kena bagi tahu kepada orang awam, especially dalam kes scammer, kes jenayah cyber. Bukan bermaksud di sini kita nak sebarkan aib orang. Dalam situasi yang Islam ajar kepada kita untuk menutup kemudaratan yang lebih besar, untuk elakkan kemudaratan yang lebih besar, tak nak lagi ramai orang tertipu, tak nak lagi ramai orang yang terkena. Ada masa-masa tertentu kita kena bagi tahu dan kita kena inform dan war-warkan kepada publik kerana kita tak nak jadi mangsa ramai lagi. So itulah maksudnya apa yang saya nak share pada hari ini. Tajuknya adalah tutup aib sesama Muslim. Namun andai kata, contoh macam hubungan suami isteri kan. Bila seorang isteri tu tahu kelemahan suami dan suami tahu kelemahan isteri, itu ialah kita tak boleh nak sebarkan aib pasangan masing-masing. Sebabnya itu adalah hal rumah tangga. Hal rumah tangga tak sama dengan hal jenayah semasa. So kita kena tahu bezakan. Sebab kita jangan sebar-sebarkan aib isteri kita, jangan sebar-sebarkan aib suami kita, kerana Allah tak pernah pun langsung buka aib kita. So hati-hati. Kita kena pandai bezakan situasi. Di mana untuk mengelakkan kemudaratan lebih besar, kita kena
bagi tahu orang awam, kita kena sebarkan supaya mereka semua berhati-hati dan berwaspada supaya kita semua tak terkena. Tetapi dalam satu situasi, contoh berkenaan hal jiran ke, berkenaan hal adik-beradik ke, tak perlulah kita nak sebarkan aib orang. Kita kena tahu situasi yang perlu kita bagi tahu awam, orang tabayun, dengan situasi yang perlu kita jaga aib orang. Sebab bila kita sebarkan aib orang, dalam tak sedar sebenarnya kita sedang melakukan ghibah. Bila kita melakukan ghibah, hukumnya adalah dosa besar. Dan dalam Al-Quran sendiri telah berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang mengumpat, mencaci, sebarkan aib orang, melakukan ghibah, dia punya hukuman sama seperti kita memakan daging darah adik-beradik kita sendiri. So kita nak ke? Tegarkah kita melakukan kesalahan seperti itu semata-mata kita ni nak tutup, kita dengki dengan orang, kita buruk-burukkan dia, kita sebarkan aib satu kampung. So tak perlu kita buat macam tu, semata-mata kita nak betulkan diri kita dan kita sehingga memburuk-burukkan orang lain dan menyebabkan kehidupan dia musnah. So kita kena berfikir kesan dan akibat perbuatan kita ni akan mengundang murka Allah, satu. Yang kedua, kita akan mendapat dosa besar. Yang ketiga, kita akan memusnahkan kehidupan orang lain. Lagi-lagi zaman sekarang ni, Soleha telah mendengar cerita di kalangan pembaca FTR, di mana ada orang menghantar sihir pemisah, ada orang menghantar sihir untuk menghancurkan rumah tangga orang. So di sini hukumnya adalah dosa besar. Kita tak boleh semata-mata kita dengki, kita iri hati, kita dendam dengan orang lain sehingga kita melakukan sesuatu perbuatan yang mengundang murka Allah. Itu adalah dosa besar dan Allah haramkan sampai hari kiamat pun. Orang yang melakukan riba, sebarkan aib orang, melakukan sihir, menghantar bomoh dan guna-guna dan sebagainya, maka tidak akan mencium bau syurga golongan tersebut. So kita janganlah melakukan sesuatu yang Allah murka. Kita tahu sihir tu haram, bomoh tu haram. Kenapa kita tak berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita rezeki luar biasa. Kita tak perlulah nak sakit hati bila tengok orang lain lebih lagi daripada kita. Dia dapat asbab dia berusaha. Dia dapat rezeki melimpah ruah asbab dia banyak melakukan amalan dengan Allah. Marketing langit dia jaga, hubungan dengan Allah dia jaga, hubungan dengan keramat hidup dia jaga. So kita yang berhati busuk, yang ada penyakit iri hati, penyakit yang tak suka tengok orang lain berjaya tu, kita kena elakkan supaya rezeki kita mengalir pada hari ini adalah rezeki yang berkat. Jangan kita sampai Allah murka terhadap kita sehingga menyebabkan kehidupan kita langsung tak tenang. Orang yang sakit hati dengan orang lain ni, kehidupan dia tak tenang, kehidupan dia tak bahagia, jiwa dia rasa kosong, jiwa dia rasa jauh daripada Allah. Sebaliknya, orang yang selalu dekat dengan Allah, sentiasa bercakap dengan Allah, sentiasa mengadu dengan Allah, ada ujian sebagaimana berat sekalipun, dia hanyalah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya mengadu domba kepada manusia. So kita kena bezakan pada hari ini supaya dalam tak sedar kita tak ada menyebarkan aib-aib orang sekeliling kita. Walaupun kita dalam satu tim ke, walaupun kita dalam satu circle ke, dalam circle FTR pun, semoga kita sama-sama berjemaah dan saling support antara satu sama lain. Jangan ada penyakit iri hati, kerana penyakit iri hati, penyakit dendam kesumat ni semuanya akan berbalik kepada diri kita, hanya akan menjadi nanah dan akan menghancurkan masa depan kita. So kalau nak bersaing dengan cara yang sihat, bersaing dengan cara yang Allah redha, bukannya bersaing dengan cara kotor, bukannya bersaing dengan cara yang salah di sisi Islam. Kerana Islam mengajar kita saling support, saling berjemaah, saling bekerjasama, saling bersepadu, saling tolong-menolong antara satu sama lain supaya kita ni dapat kejayaan yang kekal abadi. Di mana kejayaan ni kita akan rasai kemanisannya satu hari nanti bila kita selalu berjemaah. Dalam tim FTR, kami semua saling support pos antara satu sama lain. So kita rasa akrab. Kita rasa rapat, kita rasa dihargai. Seronok kan perasaan macam ni? Itulah namanya kita love passion kita on dakwah. Ada orang dia tak hayati langsung pun apa itu dakwah. So kalau kita hayati apa maksud itu dakwah, insya-Allah
Dakwah itu adalah mengajak dan menyebarkan kebaikan. Kita sebarkan aura-aura positif. Kita ajak orang buat baik. Kita ajak orang betulkan mindset bahawa rezeki itu di tangan Allah. Sebab hari ni ramai sangat orang yang risau hal rezeki. Dia takut rezeki aku tak cukup lah hari ni. Suami aku tiba-tiba diberhentikan kerja. Suami aku tiba-tiba gajinya bosnya turunkan. So dekat sini kita dah risau dah. Alamak, macam mana ni? Dah hujung bulan, banyak lagi bil tak bayar, banyak lagi yuran sekolah anak tak bayar. Macam mana ni? Kita dah risau dah. Kita dah risau dah hal rezeki kita. Sedangkan Allah telah berjanji, barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang berserah dan bertawakal kepada Kul, 100% insya-Allah kita tak akan pernah miskin, kita tak akan pernah susah. Malah Allah berkatkan lagi rezeki kita, malah Allah gandakan lagi rezeki kita. So apa kaitannya dengan topik kita petang ni? Jangan kita sengaja nak buka aib orang tu, bermaksud kita jaga diri kita. Jangan kita sakit hati dengan orang, kita buat orang. Tetapi kalau orang baling batu dekat kita, orang baling najis dekat kita, kita balas dia dengan buah yang ranum. Kita balas dia dengan bunga. Kita balas dia dengan sesuatu hadiah yang baik-baik. Bukannya bila orang baling kita sesuatu yang buruk, kita balas lebih buruk. No, Islam tak ajar macam tu. Islam ajar kita untuk tabayun, saling kita bersihkan hati masing-masing, kerana rezeki ni masuk adalah depends kepada hati kita. Kalau hati kita clear, hati kita bersih, hati kita tak ada bersangka-sangka, hati kita tak ada nak sakit hati dengan orang, tetapi Allah sentiasa memberikan rezeki ni kepada orang yang sentiasa bersyukur. Orang yang sentiasa bersyukur, orang yang sentiasa berusaha, orang yang sentiasa banyakkan marketing langit, yang sentiasa dekat dengan Allah, sentiasa untuk menjadikan dirinya ni adalah sebetul-betul hamba, sebenar-benar hamba, dialah yang layak mendapat rezeki yang melimpah ruah, rezeki barakah, rezeki yang berganda-ganda ba'ai zam-zam. So insya-Allah, semoga tajuk Solehah pada hari ni dapat membuka mata hati kalian supaya kita ni menjadi sebaik-baik hamba yang bersyukur, yang takkan sebarkan aib orang, yang hanya akan jaga diri kita je kerana kita nak redha Allah. Tak perlulah kita risau apa orang nak cakap pasal kita. Kita risaulah jiran mengata aku dakwah, aku belum baik. So dekat sini, biarlah kita jadi diri kita yang sebenar. Kita jadi diri kita yang sebenar dan kita betulkan. Kalau diri kita sebelum ni, mana-mana diri kita yang sebelum ni mungkin tak tutup aurat sempurna. Tetapi bila kita dah start buat dakwah ni, kita automatik betulkan step by step. Walaupun tak drastik, tetapi ada perubahan tu. Itu adalah lebih baik daripada orang yang buat dakwah tetapi masih lagi ditakut sama, tak nak berubah, tak nak improve diri, tak nak perbetulkan diri, tak nak betulkan aurat sendiri, tak nak betulkan hati sendiri. So biarlah kita buat dakwah ni selari dengan apa yang kita usahakan pada hari ini. Buat dakwah, insya-Allah kita tarbiyah diri kita. Buat dakwah, insya-Allah kita betulkan hati kita, kita bersihkan jiwa kita, dan kita ajak lebih ramai orang untuk kembali kepada Allah, sujud kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baik manfaat yang kita nak sebarkan, bukan sebarkan aib, tetapi sebarkan manfaat, bukan sebarkan dosa, tetapi sebarkan kebaikan ke seluruh alam ini, insya-Allah. Kalau kita saling berkasih sayang di antara kita penduduk bumi ni, insya-Allah penduduk langit akan menyayangi kita dan Allah redha ke atas apa yang kita buat pada hari ini sehingga hari kita menghembuskan nafas yang terakhir, insya-Allah. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.